بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi mengerjakan salat maghrib secara berjemaah, kemudian duduk sebentar bainal maghribain, antara maghrib dan isyak, untuk mendengar sedikit kuliah ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbahasan yang telah kita mulakan pada sesi yang lepas, iaitu hukum hakam melihat wanita, hukum hakam melihat perempuan, hukum hakam melihat tino. Boleh? Nah, jadi pada sesi yang lepas kita telah membincangkan bahagian pertama melihat wanita, iaitu seorang lelaki melihat perempuan tanpa sebarang sebab dan tanpa sebarang hajat. Kita sebut hukumnya diharamkan walaupun tanpa syahwat. Jadi melihat perempuan, sama ada muka dia, tangan dia, kaki dia, ikutlah, tanpa sebarang hajat, tanpa sebarang sebab, hukumnya haram. Boleh? Hari ini kita nak masuk yang kedua. As-sani nadharuhu ila man yajuzu al-istimta'u biha ka zawjatihi wa amatihi, fayajuzu an yanzuru ataupun an yanzura minhuma ma sya'a duna istithna'. Penglihatan yang kedua ialah melihat kepada orang yang kita harus mengambil keseronokan daripada mereka. Contohnya isteri kita, bukan isteri orang lain, isteri kita. Boleh? Dan juga hamba kita. Maka ketika itu harus kita melihat seluruh bahagian tubuh dia tanpa sebarang penguasalian. Nak tengok atas, hak bawah, hak tepi, hak belakang, ikut mu lah. Itu bini kamu. Boleh? Jangan tengok bini orang lain je. Boleh? Tu. Cumanya dalam nota kaki ni dia sebut satu masalah. Ni kalau berlaku lah. Masalah apa? Masalah seorang isteri dia bersama dengan suami orang lain, tapi bukan zina, persetubuhan secara syubhat. Contohlah abang ipar sekalian menantu, maknanya balik kampung pakai berkumpul satu rumah. Jadi malam tu tak ada elektrik, tak ada elektrik. Jadi dua pasangan ni, suami isteri, nak bersama. Lepas tu pasangan lain pun 5-6 orang lagi nak bersama juga malam tu, malam yang sama. Tapi silap bilik. Faham tak? Silap bilik, lepas tu buat senyap, buat tak tahu, buat tak perasan. Bukan buat tak perasan lah, memang tak perasan sungguh. Ni kalau berlaku lah. Sekadar nak buat gambaran. Jadi bila begitu, ada isteri yang bersetubuh dengan orang lain. Faham tak? Isteri tu bila bersetubuh dengan orang lain tu, jadinya dah ada benih orang lain dalam rahim dia. Jadi kita sebut perempuan tu ada iddah, ada iddah. Selepas habis iddah, maka ketika itu suami yang asal boleh melihat semula seluruh tubuh badan dia. Tapi dalam tempoh iddah, maka suami tak boleh pandang isteri dia tu, melainkan antara pusat dan lutut sahaja. Melainkan barang yang ada di atas pusat dan di bawah lutut. Antara pusat dan lutut tidak boleh dilihat. Faham tak masalah ni?
Tak faham? Silaplah aku bawa cerita ni. Jadi suami Zaid, dia ada isteri. Tak, Zaid ada isteri. Isteri Zaid ni bersama dengan orang lain. Tapi secara tersilap, tak sengaja. Maka persetubuhan tu kita panggil persetubuhan secara syubhat, bukan zina. Zina ni memang tahu hukum haram, memang perasan tu orang berzina, dua orang tu zina. Ni tak perasan. Dia ingatkan suami dia. Gambaran tu reka sendirilah. Dia ingatkan suami dia, jadi bersetubuh. Jadi Zaid tadi dengan isteri dia tu tak sepatutnya boleh tengok seluruh tubuh. Tapi disebabkan penuh berlaku persetubuhan dengan orang lain, kita sebut isteri dia tu ada iddah. Dia ada iddah. Dia nak bagi suci dulu daripada benih lelaki lama. Tak, lepas tu barulah boleh kembali bersetubuh dengan Zaid, dengan suami asal. Dalam tempoh iddah tersebut, si suami iaitu Zaid tak boleh melihat isteri dia melainkan barang yang ada di atas pusat dan di bawah lutut. Antara pusat dan lutut tidak dibenarkan walaupun tanpa syahwat. Sebab apa tak dibenarkan? Takut mai karen, tahu karen. Mai rang lagu tu. Jadi bersamalah dua orang ni. Bila bersama, tak dia dah bersama orang lain tak? Jadi tak tahu benih siapa tu. Kalau keluar baby tu bin ke siapa tak tahu. Adakah lekat baby tu disebabkan benih Zaid dengan isteri dia, ataupun benih isteri Zaid dia dengan orang lain? Tak tahu. Jadi sebab tu kita sebut dalam tempoh iddah, kamu tak boleh tengok isteri kamu melainkan barang yang ada di atas pusat dan di bawah lutut. Antara pusat dan lutut tak boleh. Atas pusat bawah lutut pun tak boleh kalau dengan syahwat. Kalau dengan syahwat, tanpa syahwat boleh. Tu. Kalau tak faham tu kiangguk je lah, insya-Allah khair, insya-Allah. Okey, jadi kesimpulan dia yang pertama ialah melihat kesimpulan dia ialah kalau kita tengok isteri kita ataupun hamba kita, maka kita boleh tengok pada seluruh tubuh badan dia walaupun selepas mati. Bini kita mati dah, apa aurat kita dengan dia? Sama, kita boleh tengok seluruh tubuh badan dia. Tapi disyaratkan tanpa syahwat. Disyaratkan tanpa syahwat. Selesai. Okey, ada masalah sikit. Hukum melihat kemaluan isteri dan juga hukum isteri melihat kemaluan suami. Maka disebut oleh Syekh sini, yukrahu nadharuhuma ila farji ahadihima biduni hajah. Makruh suami tengok kemaluan isteri, isteri tengok kemaluan isteri, isteri tengok kemaluan suami tanpa sebarang hajat. Faham tak? Tanpa sebarang hajat. Petang-petang duduk cokoh tengok, bengong lagu tu. Itu tanpa hajat. Faham tak? Yang tu makruh, dia bercisyarak. Tapi kalau ada hajat, contoh persetubuhan, tak, ada hajat lah tu. Faham tak? Saya tak nak syarah panjang lah. Kau faham ikut lain kan? Jadi cerita lain dalam masjid. Jadi untuk persetubuhan ataupun hajat tertentu, yang tu tidak ada masalah untuk tengok. Tapi kalau tanpa sebarang hajat, hukumnya makruh. Okey. Yang ketiga, jenis penglihatan yang ketiga ialah nadharuhu ila zawati maharimihi. Lelaki melihat kepada mahram dia. Kita melihat ibu kita, adik perempuan kita, kakak kita, mak saudara kita. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Mak mertua kita, tak, dan sebagainya. Okey. Saya sebut yajuzun nadharu fima ada baina surah wa rukbah. Boleh tengok barang yang ada di atas pusat dan di bawah lutut. Jadi kita dengan mak kita, dengan kakak kita, dengan mak saudara kita, kita boleh tengok atas pusat bawah lutut. Boleh tak? Mana agak-agak takkan mak kita keluar daripada bilik air tak pakai apa? Tuala bahagian atas ni, buka mulai-mulai ada. Kakak kita ke. Jadi ulama sebut begitu. Aurat antara pusat dan lutut sahaja. Antara kita dengan mak kita, dengan mahram kita, dengan kakak kita, dengan adik kita. Mana atas pusat tu boleh dibuka. Tapi dengan syarat.
dengan syarat. Dilihat oleh lelaki, oleh abang, oleh adik, ataupun oleh mahram dia lah, tanpa sebarang syahwat. Itu syarat tu. Ada tak orang yang bersifat dengan sifat tu hari ni? Tak ada dah. Ada 1400 tahun yang lepas. Adalah. Hari ni tak ada dah manusia yang tengok bahagian bawah dada tu dalam keadaan tidak bernafsu. Walaupun tu mak dia, walaupun itu kakak dia, walaupun tu mak saudara dia, dia tengok mesti ada rasa lain sikit, rasa nafsu sikit. Maka kita sebut hukumnya haram juga dilihat. Atas dasar tu, bukan atas dasar urat. Bukan urat tu. Kita dengan mak saudara kita, kita dengan mak kita, antara pusat dan lutut je urat dia. Dia wajib tutup tu je. Tapi atas ni, kita sebut wajib tutup juga atas dasar yang lain. Bukan atas dasar urat. Atas dasar tiada manusia yang ini tengok tanpa nafsu. Maka wajib ditutup atas dasar itu. Okey. Boleh? Mak kita contoh jatuh barang. Dia pun ambil barang. Kita pun ternampak dada dia. Dimaaf, bukan urat. Kakak kita nyusukan baby dia. Tak? Kita pun lalu nak keluar rumah. Terpandang dengan dada-dada sekali lah. Dimaaf. Sebab apa? Memang bukan aurat. Boleh? Tu. Kena faham molek ni. Tak ada atas. Kesilap ibu bulan buat benda pelik kat rumah jangan. Pening anak-anak tengok. Warna mok ni. Okey. Kemudian Syekh sebut yahrumu bila hajatin massu ma halla nadharuhu minal mahram ka batniha wa rijliha. Jadi aurat kita dengan mahram kita, aurat dia lah dengan kita antara pusat dan lutut. Betul tak? Jadi atas pusat bawah lutut boleh didedahkan tapi dengan syarat tadi. Dia lihat tanpa syahwat. Dan kita secara yakin boleh katakan hari ni tak ada dah manusia yang iman yang sekuat tu. Tengok tu macam tengok tunggu kayu, tengok batu gitu je. Tak ada dah. Rasanya memang tak ada dah. Ada pun seorang dua sangat sikit. Okey. Berbeza dengan masalah sentuh. Sentuh, kita haram sentuh walaupun tempat yang halal kita tengok daripada mahram kita. Contoh kakak kita lah. Atas pusat bawah lutut boleh sentuh kan? Boleh tengok. Atas pusat bawah lutut boleh tengok. Tapi sentuh diharamkan. Sentuh bahagian kaki, sentuh bahagian perut, sentuh bahagian belakang, tempat-tempat yang boleh dilihat tadi tu, haram kita sentuh tanpa sebarang hajat. Kalau ada hajat nak nguruk ke, nak cek sakit ke, tak ada masalah. Tapi tanpa sebarang hajat, dilarang. Walaupun kaki dia, dilarang. Sebab apa? Sebabnya ulama bezakan antara lihat dengan sentuh, kerana lihat ni dia sedikit kurang pada sudut menarik nafsu berbanding dengan sentuh. Sentuh ni dia kara dia lebih sikit. Dia maira tu lain sikit, sentuh. Sebab tu diharamkan walaupun tempat yang halal kita tengok. Haram sentuh tanpa hajat lah. Sebab tu kalau dia tengok dalam bab puasa, kalau seseorang tu sentuh perempuan, kemudian keluar air mani, batal puasa. Berbeza kalau seorang tu fikir, siang Ramadan dia fikir benda-benda tak elok, mikir bingung lagu tu, keluar air mani. Kita sebut tak batal. Tak batal. Melainkan kalau sengaja nak tengok lah. Maknanya dia tengok tu tujuan dia, target dia, misi dia nak keluarkan air mani. Ada, dia fikir tu. Ataupun dia tengok tu. Kemudian keluar air mani sungguh, itu batal. Tapi kalau sekadar hari tu dia mikir ataupun dia tengok, tak ada niat pun nak keluarkan air mani, terkeluar air mani, tak batal. Tu kalau tengok. Tapi kalau sentuh, lepas tu keluar air mani, batal puasa. Mana berat belah sentuh berbanding belah tengok. Boleh? Tu. Okey, yang keempat ialah an-nadharu li ajlin nikah. Melihat perempuan untuk tujuan berkahwin. Tak. Takut-takut ada nak pasang dua, nak pasang tiga. Ni musim dia ni. Kalau nak try waktu ni sesuai lah. Musim-musim kahwin ramai ni. Tu. Jadi yang keempat ialah melihat perempuan untuk tujuan berkahwin. Fayajuzu li hadis idza khataba ahadukumul mar'ata aradaha fala junaha alaihi an yanzura ilaiha wa in kanat la ta'lam.
Ada sebuah hadis sebut, bila mana seseorang kamu nak meminang seseorang, nak berkahwin dengan seseorang, maka tidak berdosa untuk dilihat perempuan tu, sekalipun perempuan itu tidak mengetahui. Bal yusannu, malah disunatkan kita tengok perempuan. Sebab tengok perempuan ni sebelum berkahwin merupakan sebab kepada sebab-sebab kita kekal lama dengan dia. Dalam sebuah hadis, bila mana Al-Mughirah ibn Syu'bah, Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah mengkhabarkan kepada Nabi dia nak berkahwin. Tak. Jadi Nabi tanya, dah tengok ke belum bakal isteri? Belum. Maka Nabi pun sebut, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Nabi suruh pergi tengok. Sebab apa? Sebab bila kamu tengok, ianya lebih menyebabkan kamu kekal bersama dengannya. Tu. Walau bi syahwatin wa illam ta'zan fih bi syurutin khamsah. Walaupun tengok dengan syahwat boleh. Wanita yang kita nak kahwin dengan dia, tak kita tengok dia untuk kenal pasti rupa dia tu, masa tu kita tengok dengan syahwat, dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak walaupun dia tak izin. Sebab tujuan kita tengok ni kita nak tahu rupa sebenar dia. Kalau kita beritahu dah saya nak datang pada hari sekian dengan ibu ayah apa semua, kawan tu make up habis 3-4 jam lepas cerminnya. Nampaklah comel tu. Tak, rupanya rupa tak macam mana. Tak macam mana. Comel tu kes make up. Jadi syarak benarkan petang-petang tu ngintai ada angkat kain ke sidai kain boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat nak kahwin pula lah. Tu. Okey, Syekh sebut harus tengok perempuan untuk tujuan berkahwin tu mesti cukup 5 syarat. Yang pertama, ayakuna qad azama ala nikahiha. Yang pertama, mestilah seseorang tu berazam sungguh nak berkahwin dengan perempuan tu. Contohlah kita tahu dah cerita tentang Salihah ni. Orang kata comel, lepas tu akhlaknya baik, hafal Quran pula, pandai masak, macam-macam lah. Kisah-kisah yang menarik minat kita untuk berkahwin dengan dia. Jadi kita ada keazaman yang sungguh, yang kuat nak berkahwin dengan dia. Baru boleh kita tengok. Tapi kalau tidak ada sebarang keazaman, main belek, hak mana, itu tak boleh. Mesti ada azam dulu nak kahwin, barulah kita boleh tengok. Jadi tengok ni, ialah sebelum daripada bertunang. Sebelum daripada bertunang. Bukan selepas bertunang. Okey, cumanya Imam Bajuri sebut, Imam Bajuri ni Syekhul Azhar. Bukan yang sekarang lah, yang lama dah. Kalau kita lupa tengok sebelum ni, lepas bertunang, barulah teringat nak pergi tengok. Mana bertunang tu pun orang lain uruskan. Kita tak pernah tengok muka bakal isteri tu. Kita tunang dah ni, boleh tak pergi tengok? Juga dibenarkan. Jadi sepatutnya tengok bakal isteri sebelum bertunang. Tapi kalau terlepas bertunang dah baru nak pergi tengok, juga dibenarkan. Boleh? Itu menurut pandangan Al-Imamu Al-Bajuri. Sunat tu masih ada. Tuntutan tu masih ada. Itu syarat pertama. Yang kedua, an yarjua minhumul ijabah. Kita berharap kita punya lamaran tu diterima lah. Baru kita boleh tengok dia. Kalau kita ni tak macam mana, tiba-tiba nak pergi try anak raja ke, anak Sultan Pahang ke, rasa-rasa dia terima tak? Awal kena reject tak? Yang tu tak boleh kita tengok. Tak boleh tengok puteri raja, puteri, tak boleh. Sebab tahu ataupun yakin 100% confirm kena reject muka macam aku ni. Bukan sajalah depan ni. Boleh? Okey. Nombor 3. Ayaqtasira 'ala al-wajhi wal kaffain. Mesti kita tengok tu muka dan tapak tangan sahaja. Ni. Boleh? Tak boleh tengok lebih daripada tu. Cuba buka sikit belah sini, bahagian tepi, tak boleh. Muka dan tangan sahaja. Muka ni menunjukkan ke atas kecantikan perempuan tu. Adapun tangan dia menunjukkan ke atas kelembutan ataupun kasar badan dia. Ni ada ilmu lah ni. Tak, kita tengok serupa je. Dia ada, saya dengar seorang ustaz ni cerita, Ustaz Nazrul.
Dia kata di Kedah ada seorang pak cik ni, memang handai bab-bab ni. Jadi kalau orang nak try meminang ke apa, dia bawa pak cik ni. Kalau pak cik tu kata on, kira ya tu. Memang comel, memang molek. Tapi kalau pak cik tu kata tak payahlah, cari orang lain. Cari orang lain. Dia boleh kenal lagu mana, tengok muka, tengok tangan tu boleh detect selalu dah. Ada sini seorang dua hak lagu tu. Kita nak minta tolong pula ni. Tu ada ilmu dia. Okey. Nombor 4. Jadi syarat pertama mesti kita berazam nak berkahwin dengan dia, baru kita boleh tengok dia. Yang kedua, kita harap lamaran kita diterima. Yang ketiga, lihat tu hanya pada muka dan tangan. Tapak tangan dan belakang tangan. Yang keempat, alla yakuna qad sabaqaha ghairuhu bil khitbah. Jangan ada orang lain yang dah meminang dia. Contoh Zaid dah minang dia dan pihak keluarga dah terima pinangan Zaid. Jadi tak boleh dia masuk, dicocok pula, dia try pula, tak ada ganggu dah. Boleh. Melainkan diizinkan oleh Zaid. Zaid kata kalau kamu nak test market pergi lah. Aku try dapat, alhamdulillah. Aku tu mungkin tengok pula pergi try minta. Takut dapat, takut dok. Anda saja mana diizinkan oleh Zaid, pemilik pinangan tu. Yang tu boleh. Tapi kalau dia tak izin, maka tak boleh kita pergi pinang pula. Bila tak boleh pinang, maka tak boleh tengok. Okey, nombor 5. An takuna hadhil mar'atu mimman tahillu lahu. Hendaklah perempuan yang kita nak lihat itu orang yang halal bagi kita. Maknanya bukan isteri orang lain lah. Kalau isteri orang lain haram lah kalau kita nak pergi kahwin dengan dia sebab dah isteri orang dah. Ataupun tunang orang dah. Yang tu. Jadi mesti orang tu orang yang bukan isteri orang, perempuan tu bukan isteri orang dan bukan pinangan orang. Tak, barulah kita boleh tengok dia atas dasar nak berkahwin dengan dia. Okey, jadi sekarang ni cukup semua syarat. Kita pun pergi tengok. Tengok-tengok rupanya buruk muka. Contohlah, buruk di sisi kita. Dia comel, cantik ni, orang panggil apa? Istilah apa tu? Bukan fleksibel, benda nama. Berbeza-beza ikut orang. Sebab tu negro, dia kahwin. Anak, beranak pinak. Dia datang ke Malaysia seorang abuk tak comel dia kata. Tak, dia balik ke negro, kahwin dengan geng-geng dia juga. Ada satu tempat tu, handsome, kalau lelaki tu perut buncit. Ada tempat. Bukan cerita bohong buat mari ngajar ceramah ni. Tak, memang ada tempat lagu tu. Kalau Cina dulu kaki yang kecil. Sebab tu masa kecil tu dia pakai lagu kasut lagu mana. Jadi semakin kecil kaki semakin comel. Kaki halus ha. Jadi comel tak comel ni atas pandangan masing-masing lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dia, kita rasa tak comel, maka apa yang perlu kita buat? Saya sebut sini, fa idza lam tu'jibuhu sakata. Kalau kamu tengok kemudian rasa tak ajuk, tak suka, maka diam. Update status. Ini alhamdulillah saya dah pergi melihat Zainab bin Ali, rumahnya di lorong sekian, mukanya buruk, alhamdulillah saya dah tolak lamarannya ataupun saya dah tolak dia sebagai isteri saya. Jangan lagu tu, senyap-senyap sudahlah. Boleh? Jadi kalau kita tak setuju, kita hanya senyap. Jangan sebut aku tak suka, aku tak terima, senyap buat tak tahu. Tak payah bagi jawapan apa-apa. Jangan kata dia buruk, jangan kata dia jelek, supaya dia tidak terasa hati. Yallah. Okey. Kemudian, ni golongan wanita lah kalau tanya pun. Dia kata, Ustaz cerita tak ada lelaki tengok perempuan, dah kami ni boleh tak tengok lelaki? Takkan kami kira main ambil gitu ya, siapa-siapa mari kira ya. Nak tengok juga muka lagu mana, badan lagu mana, ada six pack ke tak ada, contoh. Kaya ke tak? Kaya tu cerita lain lah, di tubuh badan tu, comel ke tidak, kudung ke tidak, contoh. Jadi wa kama yusannu nadharuhu ilaiha fa yusannu nadharuha ilaih. Sebagaimana disunatkan kita melihat perempuan, sunat juga perempuan melihat kita.
Sebab ada perkara yang kita takjub dengan dia, ada perkara yang dia takjub dengan tubuh badan kita. Tak, boleh jadi kita pun tak tahu. Rupanya gelap kita tu diminati oleh dia. Sebab tu dia terima. Contoh. Faham tak? Jadi boleh tengok, tak ada masalah. Illam yatayassar lahu an-nadharu fayab'athu imra'atan tata'ammaluha wa tasifuha lah. Ni masalah. Kalau kita tak ada ruang nak pergi tengok bakal isteri. Ataupun terlalu malu. Ada lelaki ni dia daripada kecil dijaga dalam suasana yang sangat baik. Sangat-sangat baik. Lepas tu perempuan pun terjaga. Tak ada keluar ikut dan dengan pakaian. Jadi rasa malu tu sangat tinggi dalam jiwa. Malu nak pergi tengok. Maka dia boleh utuskan perempuan pergi tengok bakal isteri dia tu. Contoh dia kata ke mak dia ke kakak dia, pergi tengok Zainab ni lagu mana rupanya. Maka Zainab, bukan Zainab lah, mak dia tadi tu boleh kita tengok Zainab. Okey, Zainab dengan mak si Ali ni contoh. Dua-dua perempuan tak? Okey, perempuan dengan perempuan aurat dia apa? Antara pusat dan lutut. Maka mak Ali ni dia boleh tengok Zainab atas pusat bawah lutut. Belaka boleh tengok. Atas pusat bawah lutut. Kalau kita lelaki kita tengok, kita boleh tengok muka dengan tangan je. Tapi bila kita utus orang lain, kita utus mak kita ke kakak kita tu dia ada kelebihan, dia boleh tengok atas pusat dan juga bawah lutut perempuan tu bakal isteri kita. Dan bila dia balik, dia boleh cerita kat kita. Walaupun dengan nafsu. Dan ini satu-satunya kita sebut sebagai tempat yang dikecualikan daripada pengharaman menceritakan mafatinun nisa, kecantikan wanita depan orang lain. Contoh bini kita comel, boleh cerita kat orang? Tak boleh. Tak. Ataupun kita tengok si fulan comel, si fulanah comel, kita cerita kat orang, haram. Kita cerita kecantikan tubuh badan perempuan, haram. Tapi kat sini dia benarkan. Jadi mak dia tadi, mak Ali balik cerita kat Ali. Bahagian depan ni ke bawah lutut ke ada kurak, tak ada kurak. Bahagian belakang ni okey ke tidak. Ketiak bau lagu mana, mulut bau busuk bangga ke lagu. Faham tak? Kuning ke tak. Boleh cerita belaka. Tu lebihnya kalau kita utuskan seorang perempuan. Tu. Okey. Kemudian yajuzu lahu an yukarrira an-nadhara in ihtaja ilaihi walau fawqa thalathin hatta yatabayyana hay'ataha. Sekali kita tengok balik-balik, rasa belah kanan ni tak jelas molek tadi. Nampak bahagian kiri je. Boleh tak tengok kali kedua supaya jelas molek muka isteri tu, bakal isteri? Boleh. Pergi tengok kali kedua. Balik-balik tu tak ingat. Lagu mana rupa tadi? Boleh tengok kali ke 3, kali ke 4. Sampailah kita dah tahu rupa sebenar bakal isteri. Dan perempuan tu kalau dia cerdik, dia taklah tunduk. Gini tunduk. Lepas tu orang tengah suruh angkatlah muka sikit. Orang nak tengok. Lepas tu lagu mana orang nak tengok? Tak, kalau perempuan tu belajar, dia angkat muka dia sekejap. Okey dah. Duduk. Sebab memang dibenarkan syarak. Suami atau bakal suami melihat bakal isteri. Tu boleh. Jadi kalau ada hajat untuk tengok kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dibenarkan. Walaupun lebih daripada 3. Tapi kalau dah rupa tu dah pasti molek. Maknanya 20 tahun dah bercinta. Faham tak? Sejak dah jenam. Takkan tak tahu lagi rupanya. Tak boleh lah nak tengok pula. Bila dah tahu hukum melihat perempuan tu haram, tak boleh tengok kali kedua, kali ketiga. Faham tak ni? Okey. Yang kelima. Sebelum tu ada soalan tak? Sambil-sambil buka air. Sila. Tak boleh. Wakil tadi perempuan sahaja. Tak boleh. Tengok tu bukan untuk
Tengok saja tengok gitu nak kenal. Ya, betul. Sekejap Betul. Boleh jadi termasuk bawah hajat kot. Boleh jadi termasuk bawah hajat. Soalan dia gini. Bila kita pergi rumah bakal pengantin ataupun nak meminang kan waktu tu. Kita yang bakal berkahwin ni bolehlah tengok. Okay, kita nak kahwin dengan dia. Setuju, teruskan. Tak setuju, cancel lah. Ni ayah mertua ni. Boleh tengok tak? Allahu'alam. Boleh jadi dibenarkan kerana hajat. Boleh jadi dibenarkan kerana hajat. Ya. Perempuan hantar wakil. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu samalah. Maknanya lelaki tu boleh tengok bahagian atas pusat, bawah lutut. Lepas tu dia cerita dekat perempuan tu. Tak ada masalah, boleh. Yelah, kita hantar perempuan. Tak, kita hantar mak kita tengok bakal isteri. Perempuan tu pula hantar abang dia tengok kita. Perempuan tu pun malu nak tengok sendiri kita, dia hantar abang dia. Jadi bila abang bertemu dengan lelaki, kita tak lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki aurat antara pusat dan lutut. Maka dia boleh tengok lebih daripada itulah. Kalau perempuan tu sendiri tengok kita, muka dan tangan je. Tak? Boleh? Apa nama? Tak boleh. Perempuan, kalau nak hantar wakil lelaki. Lelaki tengok lelaki. Perempuan tak boleh hantar perempuan. Tak boleh. Kita tak boleh hantar lelaki. Tak boleh. Untung lagu tu. Tengok Xiaomi, tak apa lah. Bagi ke aku lah. Tak. Padahal ada wakil. Kira je selalu dah. Okey. Terus kita masuk. Lambat bunyi ni. Puas dah syarah. Sepatut tak boleh tengok. Ya, sepatut tak boleh tengok. Kalau mertua tu mungkinlah. Kita nak sebut. Mungkin dibenarkan lagi atas hajat. Dia pun nak tahu dia punya bakal isteri. Bakal menantu dia. Tapi orang lain tak ada hajat. Orang lain tak ada hajat. Nak pergi tengok. Jadi sepatutnya hukum syarak asalnya kena jaga mata lah. Ni tanpa hajat ni. Yang saya sebut ni tanpa hajat. Jadi apa hajat dia tengok? Maksudnya tak ada hajat. Sekadar nak kenal, sekadar nak. Dia tak boleh tengok gitu, tak boleh tengok. Dengan tujuan nak tengok, tapi terlihat gitu tak ada masalah. Jadi dalam majlis tu terlihat, patut alih pandangan boleh. Apa dia? Berisik ah. Wallahualam, boleh jadi jawapan macam saya jawab tadi juga. Atas dasar hajat mungkin boleh dilihat. Tapi kalau satu family ramai mari kan, hukum asal tak boleh tengok. Sepatutnya tanpa sebarang hajat. Tapi kalau ada hajat, contoh dia bagi barang, kita ambil barang, kita kena kenal lah muka siapa dia. Atau orang tanya siapa bagi barang, siapa tak tahu pula siapa yang bagi. Kita membeli barang, kita tengoklah mukanya. Tak, kita nak berubat. Tak, contoh dia tu pesakit, nanti pun akan dibincangkan. Kita tengoklah muka. Kalau sakitnya di muka. Tapi kalau tak ada sebarang hajat, nak mengajar pun tak, nak ambil barang pun tidak, nak menjual pun tidak, nak menikahkan dia pun tidak, apa semua tidak, maka apa keperluan kamu pandang? Terutama yang jauh-jauh sungguh.
Kalau yang dekat sangat tadi macam ayah mertua betul, bakal ayah mertua, bakal mak mertua, yang tu mungkin ada hajat lagi waktu tu. Allah Alam. Nantilah saya tengok balik, saya kaji balik yang tu, saya bawa balik jawapannya. Hatta yang ayah mertua, mak mertua tu pun, ni perbincangan fiqh lah. Dalam mazhab Syafi'i lagu mana. Adakah dia anggap sebagai hajat untuk dia melihat bakal mertua dia? Bakal mertua, bakal menantu. Bakal menantu. Yang seterusnya ialah nadharuhu ila al-mar'ah li ajli al-mudawah. Yang kelima dah ni. Melihat wanita untuk tujuan merawat dia. Faham tak? Kita pandai urut ke, ataupun kita doktor. Jadi perempuan tu sakit, nak terima rawatan, boleh tak kita tengok perempuan tu? Yajuzu an-nadharu lil mar'ah lil mu'alajati ka fasdin wa hijamatin wa ilaj sinnin wa wad'i lazqatin wa nahwi dhalika bi syurutin bi sittati syurut. Jadi harus tengok perempuan untuk kita ubat dia, terawat dia. Contoh kita nak buat fasd ni bekam lah, cuma bekam yang jenis cocok dekat apa? Urat, keluar darah mancuk. Ataupun bekam yang dekat belakang tu. Tak. Ataupun kita nak cabut gigi dia, nak tampal sesuatu, dibenarkan, tidak ada masalah. Begitu juga kalau orang tu kerja mengkhatam budak, menyunat budak, maka dia boleh tengok lah, confirm boleh tengok. Takkan gini, kan kerap benda lain. Faham tak? Tu. Okey, begitu juga bila mana nak menyambut baby. Nak menyambut baby. Okey, jadi saya sebut boleh tengok mana lelaki, doktor lelaki boleh tengok perempuan. Tapi dengan 6 syarat untuk rawatan. Yang pertama, ayaqtasira ala nadhari mahallil hajah. Tengok tempat hajat jelah, sakit mana dema. Kawasan gigi ustaz. Buka baju. Apa ke benda? Tak, perempuan tu sakit gigi. Bahagian gigi dah, bahagian ni dah tengoknya. Atau muka atas sikit. Suruh buka baju, buka seluar. Itu benda lain. Tak boleh lah. Contoh sakit bahagian ni, buka bahagian ni je lah. Tarik sikit. Urut ke apa semua. Yang sewajarnya. Jangan suruh buka bahagian lain. Tempat hajat semata. Nanti kita tengok. Kita perhabis. Okey. Kita perhabis ni tengok cukup syarat ke tak. Okay, yang kedua, ni hukum tengok ni, bukan hukum sentuh. Tapi hukum sentuh pun mungkin akan ada kaitan. Yang kedua, syaratnya ialah ittihadul jins, sama jenis. Maknanya perempuan tu nak ambil rawatan kena cari doktor perempuan. Doktor perempuan. Ataupun kalau tak ada doktor perempuan, ataupun jauh sangat, susah, maka boleh dia jumpa doktor lelaki. Perempuan tu nak ambil rawatan jumpa doktor lelaki. Tapi dengan syarat ada mahram. Mana perempuan tu datang dengan suami dia, dengan abang dia, dengan ayah dia. Ataupun dia datang dengan seorang perempuan yang lain, yang thiqah, yang dia percayai. Sebab ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, 2 orang perempuan boleh berkhulwat dengan seorang lelaki. Khulwat ni maknanya duduk dalam satu bilik ni. 2 orang perempuan tapi yang thiqah, yang dipercayai, yang baik. Boleh duduk dengan seorang lelaki. Tak ada masalah, boleh. Tapi syarat apa 2 orang perempuan tu orang yang baik. Sebab 2 orang ni, lelaki dan perempuan akan malu nak buat benda jahat daripada perempuan yang lain. Tak. Kalau 2-2 tu jahat tak boleh lah. Takut buat benda maksiat pula. Boleh. Jadi perempuan tu pertama kena jumpa doktor lelaki. Tak ada doktor lelaki. Ataupun ada jauh sangat. Ataupun dekat cuma kepakaran lain. Doktor perempuan ni kepakaran dia tak berapa mantap lah. Doktor lelaki ni maknanya PhD ataupun pakar lah, doktor pakar. Jadi dia pergi atas dasar tu juga boleh. Tapi dengan mahram. Dengan mahram. Tak lagi seorang lagu tu. Ni syarak sebut hukum hakam begini nak jagalah. Kita awal-awal sebut susah, syadik, jumut. Lepas tu berlaku benda pelik. Mula datang jumpa ustaz juga.
Ustaz lagu mana? Ustaz, anak saya nak buat lagu mana? Orang royak awal dulu tak nak dengar. Faham tak? Jadi kena faham. Yang ketiga, an la yakuna at-tabib kafiran ma'wujudi muslim. Doktor tu bukan doktor yang kafir. Selagi mana ada doktor lelaki yang muslim. Malah sebenarnya ulama sebut turutannya begini. Jadi Zainab ni sakit. Pertama dia pergi jumpa dulu doktor perempuan yang muslimah lah. Tak? Yang kedua, kalau tak ada doktor muslimah ataupun kepakaran kurang, dia pergi cari doktor perempuan juga tapi yang kafir. Yang bukan Islam. Sebab sama jantina. Sama jantina. Tak ada juga, barulah cari doktor lelaki tapi yang muslim dulu. Yang agama Islam, yang muslim. Tak ada juga, barulah turun setapak lagi doktor lelaki yang kafir. Tapi dengan syarat tak ada jugalah, kena ada mahram. Boleh? Yang keempat, an yakuna tabibu amina, mesti doktor tu orang yang amanah. Bukan jenis terkenal dengan sifat jahat, cerita benda-benda yang sebalik kain pada media, pada orang ramai. Kalau jenis lagu tu, perempuan tu tak lagi kat doktor tu, cari doktor lain. Yang kelima, mesti selamat daripada fitnah. Mesti selamat daripada fitnah. Okey. Boleh? Habis dah, ada lagi. Yang keenam, wujudul hajah, ada hajat. Ada hajat. Jadi tak boleh pergi saya saja. Tak. Pergi saya saja, lepas tu laki tu pun tengok saya saja. Tak ada hajat, tak boleh. Jadi mesti ada hajat. Barulah lelaki boleh tengok aurat wanita tadi ataupun tubuh badan wanita untuk dirawat. Jadi kita ulang balik semula. Ini cerita apa ni? Cerita perempuan pergi untuk mengambil rawatan. Doktornya lelaki. Doktor tu boleh tengok tak perempuan tu? Boleh. Tapi dengan 6 syarat. Pertama, tengok tempat hajat. Jangan lebih. Kemudian, mesti sama jenis. Ataupun kalau tak ada yang sama jenis, perempuan-perempuan, dia pergi cari doktor lelaki. Perempuan pergi cari doktor lelaki. Boleh, cuma ada mesti ditemani dengan mahram. Yang ketiga, mesti doktor tu, tak, kalau doktor lelaki lah. Kalau pergi doktor lelaki, mesti doktor lelaki yang muslim. Selagi mana ada muslim. Yang keempat, mesti doktor tu amanah. Yang kelima, tidak dibibangi fitnah. Yang keenam, ada hajat. Baru boleh tengok. Hajat tu pula tengok. Kalau sekadar nak tengok muka dengan tangan, walaupun hajat tu sikit, muka sakit gigi sikit, nak cabut, boleh, tak ada masalah. Boleh tengok dah. Lelaki boleh tengok dah muka perempuan tu. Ataupun ada kena apa, bisul sikit ke kat tangan, boleh tengok dah. Walaupun hajat tu sedikit dan kecil. Tapi kalau nak tengok selain daripada tu, selain daripada muka dan tangan, mana bahagian dada, mana bahagian perut, bahagian peha, maka hajat dia tu mesti lebih daripada hajat tadi. Boleh? Kemudian kalau nak tengok bahagian kemaluan, juga dibenarkan, tapi hajatnya mesti sangat-sangat besar. Sekira-kira si pembuka aurat tu, perempuan tu buka bahagian kemaluan dia tu, tidak dianggap sebagai orang yang merosakkan maruah diri. Tidak dianggap sebagai orang yang mencari maruah diri sendiri. Contohnya apa? Nak beranak lah. Kita adakah anggap orang yang perempuan yang beranak ni dalam keadaan terdesak, doktor perempuan ke apa semua tak ada, maka doktor lelaki yang boleh buka bahagian tu supaya dapat dilihat dengan baik untuk proses kelahiran anak tu. Kita ni adakah anggap perempuan tu telah melacurkan diri, telah buat perkara yang menjatuhkan maruah diri? Tak, sebab darurat. Berapa ramai yang jenis apa? Kita sebut mungkin nak beranak sendiri kat rumah, tapi akhir sekali menyebabkan keguguran ataupun kematian dan sebagainya. Jadi itu, kalau nak buka ataupun nak tengok bahagian kemaluan perempuan dan sama ada depan ataupun belakang, mesti hajat tu melampau-lampau. Sekira-kira si pembuka tu tidak dianggap sebagai orang yang sengaja mencarikan maruah diri. Selesai kat situ. Okey. Dia selagi mana ada hajat boleh. Cuma macam tadi lah.
Pertama, kalau ada muslimah, perempuan tu kena jumpa muslimah. Tapi hari ni susah lah kita nak order. Swasta mungkin boleh, tapi yang tak ada kemampuan ni memang kira ikut je lah yang dia bagi tu. Darurat belaka. Sebab doktor ni kalau kita tahu dia orang punya shift pekerjaan dia orang. Isteri saya doktor. Tak. Kalau saya doktor, saya lama dah resign. Tak doktor pun resign. Alhamdulillah. Ya. Dia gini, kita ada satu perkara namanya warak. Warak ni dia tidak ada had. Kita nak warak, nak hantar isteri kita bayar 2,000, 3,000 untuk diuruskan oleh doktor perempuan, ahlan wa sahlan. Tapi hukum fiqhnya mengatakan dibenarkan untuk lelaki merawat perempuan, hatta melihat kemaluan pun boleh, tapi li darurah, kerana darurat. Antara darurat ialah disebut dalam kitab ni nak beranak. Sebab nak tarik baby tu, nak tengok keadaan baby, semua tengok bahagian tu. Tapi doktor tu pun kena ada sifat amanah lah. Jangan cerita kat orang. Nak tengok tu pun kerana hajat. Dia tak ada apa-apa tengok dah. Itu kerana nafsu, hukum ni haram pada pihak doktor tu. Faham tak? Tu. Tengok sekadar keperluan. Allahuakbar. Dia cukup sekadar tu. InsyaAllah kita sambung kemudian. Tinggal saja lagi, dua jenis pelihatan lagi. Kalau habis awal yang tu, insyaAllah pada sesi akan datang kita akan baca tajuk lain lah. Tajuk jihad, insyaAllah. Sebab hari ni ada orang kecek pasal jihad. Tapi kecek ikut dah. Bukan berdasarkan hukum syarak. Dia kata apa yang dibuat oleh Hamas ataupun tentera Murabitun di Palestin tu sia-sia lah apa benda. Jadi kita akan terang jihad dengan makna syar'i yang sebenar. Supaya kita faham adakah mereka tu buat pekerjaan yang sia-sia ataupun itulah satu perjuangan fi sabilillah. Boleh? Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.